Mari kita berdoa. 我们进入祷告， Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. 我们实在的来到主面前感谢你， Kami boleh memasuki akan akhir dari tahun ini. 我们可以进入到这个是今年的年终， Dan kami akan memulai tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan. 我们要开始新的一年与主。 Karena itu biarlah ketika kami akan di akhir tahun ini di minggu terakhir. 当我们在结束今年，是在这个最后的一个礼拜， Tetap hidup kami di dalam kebenaran firman Tuhan. 让我们的生活还活在主的真理上。 Kami menyerahkan untuk perenungan firman pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. 我们把今天我们所思想的话语放在主的手中， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. 奉靠主耶稣基督的名讲祷告祈求， Amin. 阿门。 Shalom. 平安，弟兄姐妹们， Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa di minggu terakhir di tahun ini, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. 很喜乐，在这个今年的最后的一个礼拜，我们还可以在这里见面。 Setelah sepanjang 4 minggu di bulan Desember kita membahas dari Yesaya 9 ayat yang kelima. 在这个4个星期里面，在12月份，我们已经思想了以赛亚书ayat 9没？ Ya, pasal 第 9 ayat 章 5. Dan hari ini kita masuk di dalam Yesaya pasal 40, 30 sampai 31. 今天早上我们所思想的是在以赛亚书40章30节到31节。 Ada situasi berbeda tentunya sekalipun kitabnya sama. 在这个情况下不一样，虽然它的圣经是一样。 Karena ketika bicara tentang Yesaya pasal 1 sampai 39 kita bicara tentang bagaimana orang-orang Yehuda bergumul berkaitan dengan kerajaan Asyur. 因为从第1章到第39章，我们可以看到怎样子犹太人他们活着跟亚述人的关系。 Tetapi ketika kita memasuki pasal 40 sampai 66 mereka berada di pembuangan di Babel. 但是当我们进入到第14章到第60章，我们可以看到他们被掳到巴比伦。 Mereka berhadapan dari sebuah bangsa pilihan Tuhan menjadi budak yang dibuang di Babel. 他们的选择，他们从一个被上帝所选择的民族，成为一个被掳到巴比伦的人。 Sehingga ketika kita membaca Yesaya pasal 40 kita perlu punya konsep berpikir bahwa bangsa Israel atau Yehuda secara khususnya mereka berada di pembuangan di Babel. 我们可以想到，当从在14章里面可以看到这些犹太人在被掳之间，就是在巴比伦。 Kita akan baca 2 ayat ini yaitu Yesaya pasal 40, 30 sampai 31. 我们要读2节的圣经，就是在以赛亚书14章第30节、31节。 Bahasa Indonesia bersama dengan saya, nanti bersama dengan Pak John bahasa Mandarin. 用印尼文的跟牧师一起来读，等下用华语的跟我一起来读。 1, 2, 3, orang-orang muda menjadi letih lesu, taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 以赛亚书14章30节、31节、30节，就是少年人也要疲乏困倦，强壮的他也必全然跌倒。但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。 Bapak Ibu, inilah kondisi yang dialami oleh orang-orang Yehuda waktu itu. 这个当那时的犹太人，他们所面临的情况， Budak tetapi umat pilihan Allah. 他们是奴仆，但是是上帝的选民。 Umat pilihan Allah tetapi mereka budak. 他们是上帝的选民，但是也是奴仆。 Dan bagaimana kondisi ini membuat pemikiran mereka, sikap hati mereka. 这样子的情况，怎样子影响了他们的心、他们的思想呢？
Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, mengapa engkau berkata demikian? Yesaya menyampaikan itu kepada orang-orang Yehuda. 第27节，以赛亚跟犹太人这样子讲： Hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel. 雅各啊，你为何说？以色列，你为何言？ Hidupku tersembunyi dari Tuhan, 我的道路向耶和华隐藏， dan hakku diabaikan Allahku. 我的眼睛上帝并不查问。 Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Yesaya yang menjadi perkataan yang terus disampaikan oleh orang-orang Yehuda di pembuangan. 如果我们看到以赛亚所说的，像这些被掳的犹太人所说的话， Maka kita bisa melihat bahwa mereka merasa Allah itu tidak memperhatikan mereka. 我们可以感觉到耶和华上帝没有关心到，没有注意到他们， Atau Allah membiarkan mereka tanpa keadilan itu. 或者说上帝让他们找不到公义。 Kondisi ini membuat mereka mengalami keputusasaan dan perasaan dilupakan oleh Tuhan. 这样的情况叫他们接着奢望，感觉到被主忘记。 Pertanyaannya adalah siapa yang mempunyai pemikiran ini? 问题是说，是谁有这样子的思想呢？ Mungkin secara global orang-orang di Yehuda yang mengalami pembuangan punya pikiran ini. 大概中共的在全部的犹太人，在被掳的犹太人都有这样子的思想， Tetapi Yesaya fokus kepada kelompok ini. 但是以赛亚专对这一组来说， Ketika dia fokus kepada orang-orang muda dan taruna-taruna. 当他的总计对着这些年轻人跟少年人， Bapak Ibu, kelompok orang-orang muda dan taruna-taruna menggunakan dua kata yang berbeda. 少年人跟着这思想的人两种话不一样。 Orang-orang muda menggunakan kata ne'arim, 年轻人用 McArim 的这句话， yaitu kelompok usia memiliki kekuatan fisik penuh dengan energi. 就是充满体力、充满力量的年轻人。 Bapak Ibu masih ingat ketika masih muda? 你还记得当你还青少年的时候吗？ Saya tahun ini umur 42. 我今年60多岁， Ya bisa dibilang muda atau tua lah ya. 可以讲到已经差不多年轻也是老。 Tetapi saya ingat ketika usia saya masih 20 tahunan, 但是当我想起当我还是20多岁的时候， saya itu makan nggak mikir. 我吃什么东西都没有去想它， Makan apapun. 无论吃什么， Kekuatan fisik masih lumayan lah. 体力还可以了。 Tetapi semakin bertambah usia, semakin tuh merasa bahwa kekuatan fisik itu semakin lemah. 但是当年纪越来越大的时候，我们会感觉到我们的体力越来越差了。 Tetapi yang dimaksud oleh Yesaya adalah orang-orang muda yang punya kekuatan fisik yang besar. 但是在这里，以赛亚的意思是，这些年轻人有这个很大的力量的年轻人， Punya semangat hidup vitalitas yang kuat. 有一个很大的兴奋，在这个强壮的身体。 Mereka adalah generasi harapan bangsa dan generasi penerus bangsa Israel. 他们是总督的盼望人，他们是以色列人所的接班人。 Taruna-taruna menggunakan kata bakhurim. 在这里，少年人他讲的是巴古林， Adalah mereka yang berada di puncak kekuatan fisik, mental, dan emosional. 他们是在最高峰的他们的体力跟他们的情感， Sehingga siap memikul tanggung jawab yang besar. 他们预备好自己来怎样子负担这个沉重的重担， Secara militer mereka siap. 照着军队 Secara pekerjaan berat mereka siap. 在很重的工作，他们也是预备好。 Bahkan di dalam Yesaya 3 ayat yang keempat dikatakan, aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka. 甚至在以赛亚书第3章第4节讲，我要使少年人成为他们的领袖，使婴孩 Dan anak-anak akan memerintah atas mereka. 婴孩是要管辖他们。 Besar harapan Tuhan dan Tuhan menjanjikan sebuah pengharapan yang besar bagi para generasi muda Yehuda ini.
上帝对这些犹太人的青少年是一个很大的盼望。 Bagi saya bukan hanya untuk orang-orang Yehuda. 对我来说，不是单单对这个犹太人， Harapan besar untuk sebuah bangsa bagi generasi muda. 一个种族的一个盼望，对这些青少年人， Termasuk Indonesia kan. 也是我们印尼也是这样子。 Indonesia emas 2045 kalau jadi. 印尼差不多2045年是今年， Kenapa? 为什么？ 2045 adalah 100 tahun kemerdekaan Indonesia. 2045年是100年印尼独立的年日。 Seorang menteri waktu itu berkata seperti ini di dalam peringatan Sumpah Pemuda tahun 95 di tahun 2023 berkata gini, kalian justru harus melihat bahwa kalian masa depan untuk Indonesia. 在这个他的演讲里面，他讲你们要注意到，你们是国家的未来，印尼的未来， Sehingga kaum muda Indonesia masa depan bangsa. 使到印尼的青少年人这些国家的前途人， Termasuk masa depan keluarga kan. 国家的接班人，就是说是属于家庭的。 Makanya kita terus didik anak-anak kita supaya mereka kuat ketika mereka menjadi generasi muda. 所以我们一直教导着我们的孩子，使到他们强壮，成为一个青少年有力量的青少年。 Sekalipun dibayang-bayangi oleh generasi strawberry itu. Generasi strawberry. Apa itu? Yang buah strawberry yang pencet cepat busuk. 就是说这个像 strawberry 的青年少年，如果一按下去，它就臭了。 Generasi yang begitu dikit-dikit healing, dikit-dikit menyerah. 这个时代，一点一点它就软弱，一点一点它就放弃。 Padahal generasi muda ada generasi masa depan. 对青少年，跟对前途的少年人， Kaum muda gereja masa depan gereja. 教会的年轻人就是教会的前途， Amin kaum muda. 是不是弟兄姐妹们？ Kalian masa depan gereja. 你们是教会的前途。 Kaum muda GKI Karawaci masa depan GKI Karawaci. 卡拉瓦基的青少年啊，你们是给卡拉瓦基的前途。 Bagaimana kondisi orang-orang Yehuda, kaum muda Yehuda waktu itu? 怎样子？那个时候犹太人的青少年的情况呢？ Dikatakan orang-orang muda yang punya kekuatan besar, energi besar. Tetapi Yesaya katakan mereka letih lesu dan taruna-taruna tersandung jatuh. 这些少年人，犹太的少年人，他们是一个有力量的。以赛亚说他们是一个有盼望的人，但是在这里讲到这些少年们，他们背叛跌倒。 Generasi muda yang harusnya punya kekuatan besar, impian besar, membawa perubahan besar, tetapi kemudian Yesaya katakan mereka letih lesu dan jatuh tersandung. 这些少年人有盼望的少年人，他们是国家的接班人，但是他们跌倒，背叛跌倒。 Mereka letih lesu, mereka lelah, mereka letih, mereka melemah. 他们疲乏，他们软弱。 Menggambarkan kelelahan akibat pekerjaan yang keras. 描述他们为着工作成为一个软弱的人。 Ketika mereka diperbudak di Babel, mereka melakukan pekerjaan yang keras sehingga membuat mereka lelah itu. 他们成为这个奴仆在巴比伦的时候，他们这样子的工作叫他们成为一个很疲乏的人。 Mungkin kita berkata, tapi kan Musa ada Daniel kan? 但是牧师还有但以利嘛， Ada Sadrak, Mesak, Abednego. 还有撒旦、梅撒跟阿比亚伯尼哥， Mereka di Babel, tetapi mereka punya jabatan yang tinggi. 他们在巴比伦，但是他们有这位的人。 Tetapi bagaimana dengan generasi muda yang lain yang ada di Babel yang dibuang di situ? 但是跟别个这些被掳到巴比伦的年轻人如何呢？ Mungkin mereka mengalami pekerjaan keras yang tiap hari mereka harus berkaitan dengan fisik. 他们面对很沉重的工作，大概每天
都与肉体的体力有关系的。 Mereka letih lesu karena perjalanan yang jauh. Mereka tidak tahu kapan mereka harus akan kembali ke tanah perjanjian itu. 他们疲乏，因为路程是这样子远，他们没有想到几时他们在想几时可以回到他们应许之地。 Mereka jatuh tersandung, mereka gagal jatuh yang terus-menerus dalam kekuatan yang dimiliki. 他们被判跌倒的时候，他们一直都跌倒在他们所有的能力。 Kontras bukan generasi muda yang punya energi yang besar, tetapi mereka letih lesu, mereka mengalami jatuh tersandung. 反过来，他们有这样好的体力，但是他们被判跌倒，一直的被判跌倒，连续的跌倒。 Pertanyaan besarnya adalah kenapa? 问题就是说，为什么？ Kenapa? 为什么？ Karena mereka merasa ditinggalkan oleh Allah. 因为他们觉得他们被上帝抛弃， Mereka mengalami keputusasaan dan perasaan dilupakan oleh Allah. 他们感觉到他们已经被上帝忘掉了。 Mereka kehilangan harapan karena mereka merasa Allah tidak peduli kepada mereka. 他们失去盼望对上帝，因为他们知道，他们看上帝不理睬他们。 Bapak Ibu, apakah kita pernah atau sedang mengalami keputusasaan dan perasaan dilupakan oleh Tuhan? 弟兄姐妹们，是否我们曾经也是感觉到我们软弱，我们被上帝遗忘吗？ Sepanjang 2024 yang sudah kita lewati hampir selesai ini, apakah kita mengalami itu dan merasa Tuhan seakan-akan melupakan kita? 2024年一整年这样长的路程，我们是否也是面临软弱？我们当作上帝已经远离我们。 Bapak Ibu, 2024 di keluarga kami ada 2 orang yang masuk rumah sakit. 在2024年，在我们家里有2个人进医院。 Yang pertama anak saya, 第一是我的孩子， H-1 sebelum Imlek. 还没有农历新年，一天还没有农历新年， Tiba-tiba dia bilang sama saya, "Papi, kok rasanya Felix sesak nafas ya?" 突然间他对我说：“爸爸，为什么？”突然间他像说气喘一样。 Dia kalau tidak betul-betul sakit, dia nggak akan pernah ngomong dan rewel. 如果他不是真正的生病，他不曾这样子很茫然。 Tetapi saat itu dia datang sama saya, kasih tahu saya, dan kemudian saya bilang ini, "Felix tenang dulu, duduk samping papi, tarik nafas." 那个时候他来到我，他跟我讲，我说 ：“Felix， 你坐在爸爸的旁边，你慢慢的怎样子慢慢的呼吸， Coba tarik nafas, 试试看你呼吸， buang. 呼吸拉出进去就丢掉。” Tetapi kemudian dia bilang tetap masih sakit. 但是他说还是痛啊，爸爸。 Udah ke dokter aja. 我就想好，我们去医生好了。 Akhirnya kami bawa dia ke dokter, ke UGD, pulang dulu. Masih sakit lagi dikasih obat, tetap sakit. Akhirnya dirawat. 以后我们带他到医院去，到了警济房，警济房回来的时候，他还是觉得痛，以后就给他药，再带他回到医院去。 Yang kedua istri saya, 5 hari. 第二是我的太太5天在医院， 5 hari dirawat, 5天住院。 dan 2024 proses saya kemendetaan. 2024年我被安立成为牧师。 Satu sisi harus mengerjakan setiap hal yang dilakukan di dalam proses itu. 一般在我一方面我一定要做这个路程这个过程。 Sisi lain mereka harus dirawat di rumah sakit. 一边他们要在医院里面。 Ketika istri saya dirawat di rumah sakit, kemudian saya bilang, Felix, tenang, kita bisa jalani, lewati ini. 当我太太在医院的时候，我对她讲，我们能够过这一关。 Bapak Ibu, apa kejadian yang terjadi pada kita di tahun ini? 弟兄姐妹们，
在今年有什么事情发生在我们的生活上、生命上呢？ Kejadian yang menyenangkan, 喜乐的吗？ puji Tuhan. 赞美主。 Atau mungkin kejadian yang membuat kita bergumul sampai kita berkata, Tuhan, tolong aku. 或者说有一些事情，甚至叫我们在挣扎，我们说上帝帮助我。 Mungkin kita menyanyikan pujian ini. 当我们唱这首歌的时候， Ketika ku hadapi kehidupan ini, 当我们面对这个生 jalan 命的时候， mana yang harus ku pilih? 哪一条路我应当选择那一条路？ Ku tahu ku tak mampu, 我 ku 知道我 tahu 无 ku 力， tak sanggup. 我知道我无力， Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. 只有你，上帝是我的答案。 Bapak Ibu, banyak hal yang kita nggak mengerti. 弟兄姐妹们，很多事情我们不明白， Banyak hal yang kita merasa kita berjalan seakan-akan berjalan sendiri. 很多事情我们有时常感觉到我们自己在行走， Atau banyak hal yang kita juga merasa ditinggalkan oleh Tuhan. 或者说很多事情我们觉得上帝不与我们在一起。 Tetapi Rick Warren berkata gini, ketika Anda merasa ditinggalkan oleh Tuhan, 但瑞国人有讲说，当你感觉到被上帝抛弃的时候， namun tetap percaya kepadanya meskipun perasaan Anda tidak menentu. 但是你要一直的相信他，虽然你的感觉不定。 Di dalam perasaan yang tidak menentu itu Anda menyembah dengan cara yang terdalam kepada Tuhan. 当你有这个感觉不定的时候，你用最深的心态敬拜他。 Bukan Anda menjauh dari Tuhan tetapi semakin masuk dan mencari Tuhan. 不是你远离上帝，但是你更加的亲近寻找上帝。 Kita baca sama-sama poin yang pertama. 我们一起来读第一个。 1, 2, 3. Fajar baru dengan kekuatan baru terjadi ketika kita meninggalkan kebergantungan pada diri sendiri dan sepenuhnya menyerahkan kehidupan kita kepada Allah. Yang keberapa ya? Yang pertama. Ini. 新的黎明，新的力量发生，因为我们离弃对着靠着自己的力量，完全的靠着，把完全交托于主。 Di tengah-tengah orang-orang muda yang letih lesu dan jatuh tersandung, Yesaya berkata ayat yang ke-31. 在这疲乏的青少年人， Tetap- 以赛亚这样子说。 Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. 但那等候耶和华的， Bapak Ibu, menanti-nantikan itu menyenangkan atau tidak? 在等候的工作，也叫我们喜乐吗？ Tergantung kita menantikan siapa dan apa. 绝对上我们在等着什么东西，得是等着是谁在我们等着着。 Kalau anak kecil menantikan hari ulang tahunnya menyenangkan atau tidak? 如果小孩子在等待他的生日的时候，他一定很喜乐吗？ Feli, kalau menantikan ulang tahun menyenangkan atau tidak? 如果你在等待你的生日的时候，叫你喜乐吗？ Kenapa? 为什么？ Karena di ulang tahun papa rayakan, beli kue ulang tahun. 因为在生日的时候，爸爸会给他生日糕， Dikasih hadiah, 给他礼物， dikasih ampau, 给他红包， diajak makan di luar, 约他在外面在餐厅吃饭， ambil nasi di dalam, makan di luar. 在里面拿饭。 Menanti-nantikan THR yang bagi yang kita kerja menyenangkan atau enggak? 我们成为工作人员，当等候这个发红的时候，我们喜乐吗？ Menyenangkan ya. 一定是很喜乐。 Lalu bagaimana dengan menanti-nantikan Tuhan? 如果当我们等待上帝的时候，我们的态度如何呢？ Menanti-nantikan Tuhan itu menyenangkan atau tidak? 等待上帝是一个喜乐的工作，还是没有？
Menantikan itu bicara tentang mengikat bersama. 等待是就是说我们跟所等待的绑在一起， Berarti kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan. 我们把自己与上帝绑在一起。 Kita mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. 我们相信上帝，也是把我们的生命交托于他。 Kita melekatkan diri kita kepada Tuhan. 我们把我们自己粘在上帝那边。 Cara terbaik kita menantikan Tuhan adalah mengasihinya dan tetap melekat kepadanya. 我们最好的方法等待上帝，就是说我们与他绑在一起，粘在他里面。 Tim Keller berkata gini. Tim Keller. 请听别人这样子说， Menantikan Tuhan adalah tindakan iman yang aktif. 等待上帝就是信心的主动的动机。 Kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada kedaulatan dan kasih Allah. 我们全部放在主的主权里面。 Tindakan 给主 ini 的爱， Tindakan ini akan memperbarui kekuatan kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak. 这个动作更新了我们怎样子成为主的儿女们。 Menantikan Tuhan berarti mengakui kelemahan kita. 我们等待上帝，就是说我们承认我们的软弱。 Bapak Ibu, banyak orang itu tidak mengakui kelemahan. 很多人他不承认他的软弱， Bahkan di gereja seringkali kita ditutupi untuk mengakui kelemahan. 甚至在教会里面时常要求我们怎样子承认我们的软弱。 Banyak kali diajarkan bagaimana kondisimu hari ini. 很多被教导就是说，今天你的情况如何呢？ Jawabnya apa biasanya? 平常答案是怎样子？ Baik. 好， Ada yang lebih ekstrim lagi jawab dahsyat luar biasa. 有些他的答案说，哦，很特别，赞美上帝。 Tetapi Tim Keller berkata menantikan Tuhan berarti mengakui kelemahan kita. 但是他讲，等待上帝就是我们承认我们的软弱， Dan bersandar sepenuhnya pada kekuatan dan anugerahnya. 完全靠着他的力量跟他的恩典。 John Calvin berkata menantikan Tuhan berarti merupakan tindakan aktif yang penuh iman. John Calvin 说，等待这上帝就是说，我们主动的用信心来等候他。 Ini bukan tindakan pasif tetapi aktif untuk kita terus berdoa di dalam menantikan Tuhan itu. 这个是不是一个被动的工作，但是是叫我们主动的怎样子祷告来等候他。 Kita berharap dan kita terus mentaati kehendak Allah. 我们仰望上帝，靠着他的旨意，随着他的旨意。 Dan Allah memberikan kekuatan kepada orang percaya yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan. 上帝要赐给那些仰望他的人。 Bapak Ibu, gambaran ayat yang ke-31 digambarkan seperti burung Raja Wali. 31节描述到像一个如老鹰一样，鹰一样。 Di dalam Alkitab itu ada gambaran-gambaran yang menarik yang dituliskan. 在圣经里面很多描述，很多吸引我们的。 Perjanjian lama itu seringkali gambarkan seperti burung Raja Wali. 在旧约里面很多描述像鹰一样。 Dan juga ada burung pipit. burung apa？ Pipit. gigit。 Pipit. 哦，pipit也是有pipit鸟。对不起，我不能够讲华语了。 Apa sih bedanya antara burung Raja Wali dan burung pipit? 鹰鸟跟这个pipit鸟有什么不一样呢？ Burung Raja Wali itu punya karakteristik seperti ini. 这个鹰有自己的怎样子，它的动机， Dia cari angin kencang atau badai. 它寻找暴风。 Raja Wali ketika lihat badai, dia tidak lari menghindari badai. 当暴风的时候，它没有离开这个暴风。 Ketika dia lihat badai, dia datang menghampiri badai dan dia terbang di antara badai itu mengepakkan sayapnya. 当他看到暴风的时候，他展开翅膀，这样子随着这个方向来走， Dan itu membuat dia Abang saya baik-baik. semakin bisa terbang tinggi. 叫他飞得
更高。 Digambarkan di sana seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi di dalam pergumulan itu. 在这里描述，在他的挣扎中，他像鹰飞得更高。 Yang melatih terus sayapnya supaya semakin kuat dan semakin bisa terbang. 展开他的翅膀，用翅膀在那边抵挡暴风，叫他的翅膀更加的坚固。 Bapak Ibu, banyak kali kita seringkali menghindari masalah. 我们时常离开我们的问题。 Di dalam doa-doa kita pun adalah doa-doa yang meminta Tuhan menyelesaikan masalah kita. 当我们在祷告的时候，我们也是求主怎样子解决我们的问题。 Tetapi apakah kita pernah berdoa, Tuhan, masalah ini oke lah Tuhan tetap izinkan terjadi. Tetapi ketika saya lewati itu, izinkan saya berikan kekuatan menghadapi masalah itu. 当我面对这个问题的时候，主求主你帮助我，让允许我面对这个问题。 Supaya otot-otot rohani saya, iman saya semakin teguh ketika saya menghadapi masalah itu. 使到我的力量、我的信心，当我面对这个问题的时候，更加坚固。 Paulus ketika dia menghadapi duri dalam daging, dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 当使徒保罗面对他的骨头的刺的在肉体的刺的时候，他向上帝祷告，主啊帮助。但是上帝告诉他说，我的恩典够你用。 Dan di dalam ayat yang ke-31 dikatakan berlari tetapi tidak menjadi 第31节这样子讲，他们奔跑却不疲乏。 lelah atau lesu? Lesu ya? Lesu. Berlari dan tidak menjadi lesu. 他们奔跑却不困倦， Berjalan dan tidak menjadi lelah. 行走却不疲乏。 Kontras kan ya? Semakin berlari tidak membuat lesu, tetapi semakin berlari semakin membuat seseorang itu terlatih. 他们奔跑却不困倦，他们一直的奔跑，但是不觉得累，不觉得困倦，他一直的行走却不疲乏。 Bapak Ibu, kemarin Jumat saya dan beberapa rekan naik gunung di Bandung. 弟兄姐妹们，在星期五的时候，我们在万隆上山。 Saya udah lama nggak naik gunung. 我已经很久了不爬山， Lumayan bisa sih, 6 kilo kami jalan biasa. 差不多了，差不多在6公里，我们这样子走路。 Tetapi anak saya yang sudah biasa latihan basket, 但是 dia nggak 我的孩 capek. 子已经平常训练篮球的。 Ketika kami tanya, capek nggak? Biasa aja. 我问他你累吗？他说不会了，还可以了。 Saya pikir kenapa dia biasa aja? 我在想，为什么他还是照做平凡呢？ Karena tiap minggu saya siksa basket. Siksa basket, suruh latihan basket. 因为他每个星期都训练着篮球， Sehingga ketika menempuh perjalanan itu 6 kilo, biasa aja. Dia lari, dia jalan, dia lari, dia jalan, biasa aja. 直到在走路，在走这个6公里，他是一个平凡的，很平凡。他觉得他跑，他走，觉得很平常。 Bapak Ibu, itulah hidup kita. 弟兄姐妹们，这就是我们的生活。 Masalah boleh ada, 问题可以有， kesulitan boleh ada. 困难可以有困难。 Tetapi ketika kita minta Tuhan tolong kita menjalani, melewati, menyelesaikan masalah itu bersama Tuhan, kita akan semakin kuat. 当我们求上帝赐给我们力量来面对这个困难，我们要更加的坚固。 Sinclair Ferguson berkata gini, mungkin ada awan yang menghalangi antara Tuhan dan diri kita. 大概有云在拦阻上帝与我们之间。 Kesadaran kita tentang Dia. 我们感觉到对于他， Tetapi Dia tidak pernah memberi kita janji. Tetapi Dia telah memberi kita janji mutlak bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. 但是他已经给我们他的应许，他不曾离弃我们。
John Calvin berkata, pembaruan kekuatan adalah tindakan murni dari anugerah Allah. John Calvin 讲是说，力量的更新是上帝的怎样子纯粹的动作。 Manusia dalam kelemahan dan kelelahan tidak dapat mengandalkan diri sendiri, tetapi harus bergantung sepenuhnya pada Allah. 人是软弱的，是不能够靠着自己，是一定要完全的靠着上帝。 Dan ini bukan berkaitan dengan fisik, tetapi berkaitan dengan iman kita kepada Tuhan. 这个不是单单讲到关于体力，但是是讲到灵命的问题。 Pengharapan pada Tuhan memberikan kekuatan dan ketenangan di tengah kesulitan. 我们对主的盼望给我们一个力量，也在我们面对困难的时候。 Karena Tuhan membantu kita melihat masalah dalam perspektif yang benar. 因为上帝帮助我们看到这些问题在对的眼睛。 Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu dan memberikan kita kekuatan menjalani hidup ini. 上帝掌权一切，是给我们力量来面对我们的困难。 Sehingga tepatlah apa yang dikatakan oleh Yesaya 40 ayat yang ke-29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. 所以以赛亚讲得很准确，在29节里面讲，疲乏的他给力量29. 疲乏的他施能力，软弱的他施力量， Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. 加注能力给这些无力的。 Siapa yang memberi kekuatan dan menambah semangat? 谁给了力量跟兴奋呢？ Dia. 他。 Siapa dia? 谁是他呢？他是谁呢？ Siapa dia? Tuhan. Tuhan, 上帝， bukan kita. 不是我们。 Kita bisa semangat, kita bisa punya kekuatan karena Tuhan yang kasih kita. 我们能有兴奋，我们求主赐给我们兴奋跟力量。 Karena itu kita tidak dipanggil untuk berpura-pura menjadi kuat dan hebat. 所以我们不被叫我们假装有能力跟很厉害， Untuk membuat Kristus terlihat menarik. 叫基督被人家吸引。 Kita dipanggil untuk mengakui kerapuhan dan kelemahan kita. 我们被召来承认我们的软弱， Untuk menunjukkan pada dunia bahwa Kristus itu cukup. 让世界可以看到基督已经足够了。 Bapak Ibu nggak apa-apa, 2024 kita bergumul dan kita cerita, menangis di hadapan Tuhan, kasih tahu orang yang kita percaya di tengah-tengah pergumulan itu tidak apa-apa. 弟兄姐妹们，当面对一切的问题，在一整年2024年，我们要说对人家说不要紧， Kita rapuh enggak apa-apa. 我们软弱也是不要紧， Kita menunjukkan kelemahan kita enggak apa-apa. 我们只说我们的软弱也是不要紧。 Ada orang yang berkata jangan, kayak enggak beriman aja. 有人说不要， Kayak enggak beriman aja. 像没有信心一样。 Justru di dalam semua itu kita tahu kenapa kita sampai di titik ini, saat ini ada di sini. 就是在这一方面，我们怎样子可以在今天可以站在这里到这样子的地步？ Karena ada Dia 因为有他， yang kuatkan kita. 叫我们坚固。 Sehingga nyanyian lagu ini dilanjutkan. 我们在唱这首歌， Kita nyanyi sama-sama ya. 我们一起来唱。 Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Betapa dalam kasih Tuhan.
上帝的爱是长阔高深， kepada kita. 对我们，上帝对我们的爱是长阔高深。 Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan kita di 2025 menjalani 365 hari. 弟兄姐妹，如果上帝已经带领我们在到2025呗， Ya, 面对这个2025年365天， kita tidak tahu apa yang akan terjadi 365 hari itu. 我们不知道什么事情会发生的， Kita cuma tahu satu yang pasti kok. 我们只有肯定一个一定的。 PPN naik 12%. Karena saya udah di 税差不多加12%， saya udah di email tuh sama internet tuh. Naik 12% pajaknya. Udah pasti. 在这个电脑里面告诉我们，这个税已经一定是加12%， Tetapi yang lain kita nggak tahu. 12%，但是别个我们不知道。 Kita masih sehat atau enggak di tahun depan kita nggak tahu. 在明天我们还是健康，我们不知道。 Mungkin kita cek general check up hasilnya bagus, tetapi apakah jaminan 365 hari kita selalu sehat? 我们在做身体健康检查的时候，我们说好，但是我们不知道明年365天是否我们一直的健康。 Hubungan kita dengan suami atau istri di tahun depan ini seperti apa, kita juga nggak tahu. 我们与丈夫与太太的关系，在今年里面什么事情要发生，我们也不知道。 Pekerjaan kita, usaha kita, kita juga nggak tahu. 我们的工作，我们的生意，我们也是不知道。 Tetapi satu hal selain PPN tadi adalah kita tahu Tuhan menyertai kita. 但是有一件事情我们知道，上帝要与我们同在。 Dia yang menyertai kita adalah Dia yang memberikan kekuatan untuk kita menjalani ketidaktahuan kita sebagai manusia. 他要与我们同在，他要赐给我们力量，面对一切。 Kita baca sama-sama. Fajar baru dengan kekuatan baru, karena janji Allah pasti digenapi bagi orang yang berharap kepadanya. Oleh sebab itu, saya mempercayakan hidup kepadanya meskipun situasi tampak mustahil untuk berubah. 新的黎明，新的力量，上帝给我们力量。虽然我们不知道什么事情要发生， Sehingga akhirnya ayat ini menjadi konklusi kita. Kita baca sama-sama. 最后我们来看这节圣经章节。 Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. 以弗所书3章20节、21节这样子说，上帝能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就这一切，都超过我们所求所想的。但愿他在教会中，在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿门。 Bagi Dialah selama-lamanya. 直到永远。 Kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan, kami bersyukur. 主啊，我们感谢你。 Tuhan boleh sertai, memberikan kekuatan di dalam kami menjalani tahun ini. 你可以与我们同在，赐给我们力量来行走在今年的路程。 Kami juga percaya Tuhan yang sama yang memberikan kami kekuatan dan penyertaan untuk menjalani tahun depan. 我们相信你，上帝还是要与我们同在，来行走明年的路程。 Penyertaan Tuhan tidak pernah alfa di dalam hidup kami. 求主你的同在不曾不与我们在一起， Tetapi senantiasa menyertai kami. 但是一直随着我们。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saya serahkan. Terima kasih. Terima kasih.